Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 1 dari Seksyen 1 di bawah bimbingan Dr. Muhammad Izzuan bin Muhammad Ishar. Ahli kumpulan kami adalah terdiri daripada saya, Amira Ain Naziha binti Al-Habziz, Farha Adibah binti Azlan dan Al-Hawrizmi bin Zulkifli. Bagi video pengajaran kami pada hari ini, kami akan menunjukkan langkah-langkah kerja bagi menghasilkan ikatan bata sisi. Let's go! Sebelum kita memulakan langkah kerja, kita perlulah mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah keselamatan yang terdapat semasa menjalankan kerja di bengkel. Langkah-langkah keselamatan juga terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu keselamatan bengkel, keselamatan alatan dan keselamatan diri. Bagi keselamatan bengkel, yang pertama, kita perlulah memastikan bengkel berada dalam keadaan bersih dan selamat. Yang kedua, tidak berlari dan bergurau senda semasa di dalam bengkel. Yang terakhir sekali ialah memastikan bengkel mempunyai pencahayaan dan pengudaran yang baik. Bagi keselamatan alatan pula, kita perlulah memastikan alatan adalah dalam keadaan yang selamat semasa digunakan. Kedua, hanya mengambil alatan tangan yang berkenaan sahaja semasa melakukan kerja mengikat bata tersebut. Dan yang terakhir sekali ialah bersihkan dan simpan semula alatan-alatan tangan yang telah siap digunakan. Langkah keselamatan yang terakhir ialah keselamatan diri. Kita perlulah memastikan pakaian adalah sesuai semasa melakukan kerja bengkel. Yang kedua, memakai kasut bertutup serta sesuai dan tidak memakai slipper atau sandal. Dan yang terakhir sekali ialah memastikan baju yang berlengan panjang dilipat hingga ke siku. Pengenalan ikatan sisi bata. Ikatan sisi bata dihasilkan apabila bata-bata tersebut disusun pada bahagian sisi bata. Permulaan pembinaan ikatan sisi bata ini adalah dimulakan dengan lapisan pertama yang disusun pada bahagian sisi bata. Seterusnya, lapisan kedua pula yang bermula dengan satu bata yang dibelah kepada 2 bahagian dan diikuti dengan satu bata yang disusun pada bahagian sisi bata hingga selesai. Kekurangan pada ikatan sisi bata ini adalah ia tidak mampu menanggung beban yang terlalu tinggi. Namun, ia sesuai bagi pembinaan tembok yang berketebalan 1/2 bata atau 112.5 mm. Contoh pembinaan yang sangat sesuai bagi ikatan sisi bata ini adalah tembok sekat, tembok pemisah atau apa jua jenis tembok yang tidak memerlukan untuk menanggung beban yang tinggi. Kali ini, saya akan menunjukkan tentang alatan dan bahan yang diperlukan untuk melakukan ikatan sisi bata ini. Yang pertama ialah kita ada bantalan yang digunakan untuk memecah bata. Yang kedua ialah penukul untuk mengetuk bata. Yang ketiga, kita ada pemaras bata bagi tujuan kemasan untuk celahan bata. Yang keempat, kita ada trowel untuk mencedok dan meratakan simen mortar. Yang kelima, kita ada pemaras keluli untuk menapah mortar pada permukaan bata. Seterusnya ialah penimbang air untuk pastikan ikatan bata dalam keadaan yang rata. Seterusnya, kita juga ada baldi untuk mengisi simen mortar yang siap dibancur. Yang ke-8 ialah span untuk membasahkan permukaan lantai dan juga untuk kemasan bata. Yang ke-9, kita ada tali pembenang untuk melaraskan ikatan bata dan untuk menjadi lurus. Seterusnya ialah bata penuh dan juga kita juga ada bata separuh yang digunakan untuk penghujan lapisan. Baiklah, seterusnya dalam kerja amali ini, mortar yang digunakan ialah mortar kapur untuk mengikat bata. Hal ini demikian kerana mortar kapur mudah dikendalikan dan boleh dibersihkan semula untuk melakukan ikatan-ikatan bata yang lain. Cara memancung mortar kapur adalah seperti berikut. Pertama, pasir hendaklah ditapis dengan menggunakan penapis pasir bagi mengelakkan kandungan benda asing dalam mortar. Antaranya seperti batu kerikil, daun-daun kering, rumput dan sebagainya. Pasir yang telah ditapis hendaklah diisi penuh di dalam satu kereta sorong. Hasil campuran antara kapur dan pasir dengan kadar 1:3 atau 1:4, iaitu satu beg kapur dicampur dengan pasir dan dibancur pula dengan air. Kandungan air yang dibancur dalam mortar hendaklah kita memastikan mortar tersebut tidak terlalu cair atau terlalu keras dan sesuai digunakan untuk mengikat bata.
Untuk langkah kerja seterusnya, bahagian tapak kerja perlulah dibasahkan terlebih dahulu menggunakan span basah bagi membuang benda asing yang terdapat pada tapak kerja. Setelah permukaan lantai dibasahkan, ikatkan benang pada kedua-dua belah bata untuk tujuan meluruskan ikatan bata yang akan dibina nanti. Pastikan ikatan pada kedua-dua bata adalah kemas supaya tidak terlerai. Seterusnya, kita akan tegangkan pembenang tersebut supaya berada dalam keadaan yang lurus. Setelah itu, ambilkan mortar yang telah siap dibancuh dan letakkan di atas permukaan lantai untuk dijadikan sebagai tapak ikatan tersebut. Ambilkan satu bata dan letakkan dalam keadaan sisi bata berada di bahagian hadapan. Diikuti juga dengan bata yang kedua untuk diletakkan pada sebelahnya. Pastikan jarak antara dua bata ialah sebanyak 0.5 cm ataupun dengan menggunakan satu jari. Lakukan kaedah yang sama dan susun bata pada lapisan pertama sebanyak 4 bata. Setelah itu, ambil penimbang air untuk mengukur kerataan bata yang telah diikat pada permukaan bata tersebut dan baiki jika ada yang tidak kena. Untuk mengetahui bata berada dalam keadaan yang lurus dan rata, pastikan bubble berada pada bahagian tengah. Seterusnya, sebelum diikuti dengan ikatan bata sisi di lapisan kedua, kita hendaklah meninggikan penanda tali pembenang. Hal ini demikian kerana bagi memastikan ikatan bata sisi kita di lapisan kedua tersebut dibina dalam keadaan yang lurus dan juga tegak. Cara saya meninggikan tali pembenang ini dengan cara meninggikannya ke atas dan juga meletakkan bata lain di bahagian bawahnya. Ia bagi memudahkan cara dan juga projek akan lebih cepat. Setelah berbenang sudah dilaraskan mengikut ketinggian bata pada aras kedua ini, letakkan mortar pada bahagian atas bata dan bersedia untuk meletakkan bata di atas mortar tersebut. Setelah itu, kita ambilkan satu bata penuh dan letakkan di atas mortar tersebut. Tinggalkan ruang di bahagian tepi untuk letakkan bata separuh. Kedudukan bata untuk lapisan kedua ini adalah tidak sama dengan lapisan pertama kerana untuk lapisan kedua ini, bata separuh akan diletakkan pada kedua-dua penghujung lapisan. Sambung lapisan tersebut dengan meletakkan lagi 2 bata penuh dan pastikan jarak antara bata tersebut ialah sebanyak 0.5 cm ataupun menggunakan satu jari. Setelah itu, ambilkan bata separuh dan letakkan pada kedua-dua penghujung lapisan tersebut. Jika tiada bata separuh, potongkan bata penuh dengan menggunakan bantalan dan penukul untuk pecahkan. Bata keratan separuh dihasilkan dengan menggunakan tukul dan juga bantalan. Ia hendaklah dibahagi 2 supaya dapat diletakkan di kedua-dua hujung lapisan yang kedua dan lapisan yang keempat. Fungsinya adalah bagi menghasilkan suatu lekapan pada ikatan sisi bata dan ia dapat mengakhirkan beban daripada atas hingga ke aras bawah tapak. Setelah bata sudah dicantumkan, segala ruangan celahan bata hendaklah diisi dengan simen mortar ini. Seterusnya, untuk memastikan bata dalam keadaan yang lurus, ambil alat pelaras air untuk mengukur kerataan bata yang telah diikat. Letakkan pada permukaan bata dan ketuk bata jika ada bahagian yang bata yang tinggi ataupun tidak rata. Untuk mengetahui bata berada dalam keadaan yang lurus dan rata, pastikan buih berada pada bahagian tengah. Dengan menggunakan alat penimbang air ini, hendaklah diukur juga kepugakan ikatan sisi bata ini untuk melihat bata tersebut dalam keadaan yang lurus. Setelah selesai mengikat bata untuk lapisan pertama dan kedua, ulangi langkah yang sama sehingga selesai untuk lapisan yang kelima. Untuk setiap lapisan, pastikan bata berada dalam keadaan yang rata dengan menggunakan alat pelaras air. Sebagai maklumat tambahan, dinding yang menggunakan ikatan sisi bata ini memberikan nilai yang begitu unik dan menarik
kerana kebanyakan pengguna menggunakan dinding ikatan sisi bata ini sebagai facing brick yang memberikan dekorasi pada interior rumah dan menjadikan ruangan lebih menarik dan artistik. Untuk yang kedua pula ialah ikatan bata akan mengadakan lekap 1/4 bata ataupun 1/2 bata untuk mengelakkan sambungan tegak yang terus-menerus, baik di permukaan maupun di tembok. Ianya untuk memastikan kekuatan dan kestabilan tembok yang dibina. Untuk ikatan yang tidak berlekap, ianya akan mempengaruhi kestabilan tembok bata tersebut. Yang ketiga, untuk bangunan yang memerlukan kekuatan sisi tembok bata yang tinggi dan juga untuk mengelakkan dari kegagalan tembok untuk menerima beban tegangan, tertolong bata boleh digunakan dan dipasang pada bata tersebut seperti kepingan besi tertulang, kepingan logam besi dan sebagainya. Seterusnya, saya mengambil alatan tangan pemaras bata untuk melakukan kemasan pada sisi bata yang telah kami selesaikan. Hal ini demikian kerana bagi melakukan suatu alur pada sisi bata agar kelihatan lebih kemas dan cantik. Sebagai maklumat tambahan yang keempat, selain kemasan yang dilakukan ini, kita juga boleh membuat kemasan pada ikatan ini seperti kemas ikat sambung condong, kemas ikat sambung rata, kemas ikat sambung terbenam dan juga kemas ikat timbul. Maklumat tambahan yang terakhir pula berkaitan dengan mortar kapur, ianya sering digunakan sebelum simen dicipta pada masa dahulu. Kegunaannya adalah ditentukan kepada jenis pembinaan. Terdapat jenis mortar yang digunakan seperti mortar kapur bukan hidrolik dan juga mortar kapur hidrolik yang biasa digunakan. Seterusnya, saya mengalihkan lebihan bata dan meletakkan di tempat yang sepatutnya. Seterusnya, saya mengambil span dan diisikan air di dalam baldi, disapukan di sekeliling kawasan tembok sisi bata. Hal ini demikian supaya dapat mengelakkan segala benda asing seperti pasir, habuk-habuk serta mortar yang berada di sekeliling permukaan tapak sisi bata. Langkah ini haruslah diulang sehingga permukaan tapak menjadi kering.